kami sampai ke Kedah sebelum subuh. Dan sebelum subuh dah naik ke Gunung Jerai sekali lagi. Sempat sembahyang subuh di tempat tapak pertama azan dilaungkan di Nusantara kita secara rasminya, iaitu di atas Gunung Jerai. Sembahyang subuh dalam keadaan gelap gulita, dengan anginnya, dengan apa, Masya Allah, suasananya terbayang. 1000 tahun dulu Islam mula masuk tanah Melayu, itulah mula-mula di tempat Gunung Jerai. Sebelum Syekh Abdullah Al-Khumairi ni siapa, kita ceritakan sejarah sedikit Islam masuk ke tanah Melayu kita, tuan-tuan sekalian. Berbagai-bagai versi menurut alim-alim ulama yang kaji akan sejarah, Islam sudah masuk ke tanah Melayu kita sebelum Syekh Abdullah Al-Khumairi sudah datang. Sudah ada, bahkan sudah ada makam sahabat di Sumatera, ya. Tapi ketika itu tidak berkembang. Hanya sedikit saja yang ikut, sekelompok-kelompok kecil sangat yang ikut, dan mungkin tak kembang langsung kecuali dari kalangan mereka saja. Ratus tahun demi ratus tahun, ya. Kemudian ada makam yang lama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Alirah. Makamnya tu tahun 291 Hijrah. Lama tau. Bermakna sudah 1000 berapa tahun? 1200 tahun, ya, hampir 1200 tahun lah. Islam sudah sampai ke tanah Melayu. Namun yang mula banyaknya masuk apabila Syekh Abdullah Al-Khumairi ini, beliau adalah diutus oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengok, ya. Islam masuk ke tanah Melayu bukan secara perang, bukan secara paksa, bukan secara tipu, bukan secara dagang. Kena betulkan, tuan-tuan, tak kisahlah orang nak betulkan tak nak betulkan tentang buku sejarah, tapi kita kena betulkan pahaman sejarah kita. Islam masuk ke Nusantara kita, tanah Melayu kita. Kita kalau sebut Nusantara tu perkataan baru. Nusa tu kiranya negara-negara, ya, antara negara, jadi Nusa, ya. Dia kalau zaman dulu sebut sebagai benua Melayu. Tak kisahlah kau Banjar, kau Bugis, kau Padang, kau Kalimantan, kau Borneo, kau mana, semua tu gugusan Kepulauan Melayu namanya. Hatta Jawa sekalipun masuk dalam rangkaian Melayu, ya. Disebut sebagai alam Melayu, benua Melayu, ya. Bahkan dalam kitab-kitab Arab sebut pun Melayu disebutnya kita, Melayu ataupun Melayu, dan orang sebut sebagai Melayuiyah orang-orang kita, ya. Sebagai orang-orang Melayu, ya. Maka berbagai-bagai versi Islam masuk ke rantau kita, semuanya dengan cara karamah, cara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang, ya? Bukan oleh pedagang-pedagang, tetapi sebagai pendakwah-pendakwah. Kalau pedagang-pedagang tu macam mana, tuan-tuan sekalian? Pedagang-pedagang tu macam British India. Masuk sini nak dagang konon, tapi kemudian rakus, ambil segala raja-raja kita, disingkirkan. Segala sarwah kita, segala hasil biji kita diambilnya, dirampasnya, dijajahnya kita sampai masuk tak nak keluar-keluar lagi. Allah, itu pedagang. Itu pedagang. Tetapi ulama-ulama dari Hadramaut, mereka datang sini bukan pedagang. Buktinya bukan pedagang, pencapaiannya lain. Matlamatnya lain. Dan kalau pedagang, negeri Hadramaut itu dah kaya raya sekarang. Mereka masuk ke tanah Melayu ketika tanah Melayu sekaya-kayanya. Negeri Kedah penghasilan besinya, peralatan daripada besinya, mereka jumpa di sekitaran Nusantara, di sekitaran di tempat-tempat lain dah, di sini seperti di Siam dan di Burma, di mana ada juga tempat-tempat kilang-kilang bikin besi, punya bekas-bekas besi tu, dapur-dapur besi, setakat berapa puluh ke berapa ratus, tapi yang di Kedah tu sampai makan juta. Dapur bikin masak besi, tungku bikin masak peralatan besi, bermakna production dia tu besar, juta bendanya tu semua tu. Maknanya production tu sangat besar sebelum Islam, ya. Maka Syekh Abdullah Al-Khumairi ni masuk Islam, datang ke tanah Melayu lantaran diutus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi satu ulama ke satu ulama, kita lihat, ya, ketika saya ziarah makamnya tu, lepas sembahyang subuh pagi gelap-gelap, kita lepas sembahyang subuh dah wirid semua, dah naik matahari sikit, baru kita ziarah makamnya tu. Setengah jam, kalau tuan-tuan ingat kita pergi ke Melaka, Gunung Ledang, naik bukit tu, payah kan, rentas sungai. Ini lebih payah lagi. Allah, kaki semua kena pacat. Maklumlah tak biasa masuk hutan, ya. Semua tu tempatnya tu dengan naik turun. Sampai kawan-kawan papah boleh juga, alhamdulillah. Sampailah di gua tempat pemakaman Syekh Abdullah Al-Khumairi. Menurut riwayatnya beliau datang dihantar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita lihat, ya. Rasulullah pernah bilang tentera tentang Konstantinopel, Turkiya, akan dibuka oleh sebaik-baik pasukan tentera, dan pemimpin itulah sebaik-baik panglima. Maka sepanjang zaman ramai yang nak lead tentang tentera. Mereka ingin nak jadi orang yang disebut oleh Rasulullah. Cuba tak dapat. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu panglima yang dapat buka akan kota Konstantin itu, ya. Begitu juga tanah Melayu kita ini. Ulama-ulama daripada zaman silam, mereka berjumpa Rasulullah.
Kita tak payah cakap lah mereka jumpa Rasulullah secara mimpi ke, secara yaqazah ke. Pokoknya kalau jumpa Rasulullah tu benar belaka lah. Benar belaka Rasulullah, di antara kalau kita baca dalam kitab Sulalatus Salatin, Bendahara Tulis Lanang, ada rakamkan ini. Maka ulama-ulama Timur Tengah, mereka berjumpa dengan Rasulullah. Maka disabdakan oleh baginda, hendaklah kamu berdatangan apabila negeri Pasai sudah buka. Pasai dan sekitarnya. Hendaklah kamu berdatangan ke sana dan hendaklah kamu sebarkan Islam ke sana. Mereka akan terima Islam dan akan ramai wali-wali di kalangan mereka akan terbit. Subhanallah. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ramailah mubaligh yang datang, sebagaimana kita dengar syair tadi, ramai mubaligh yang datang nak masuk dalam yang disebut oleh Nabi. Yang ada cuba pulau sana, yang ada cuba tanah sini, yang sini. Rupanya yang jadi apa kita bilang yang jadi juaranya itulah Syekh Abdullah Al-Qumairi-nya. Yang jadi juaranya. Ada sebelum dia ada sudah masuk Islam sedikit-sedikit seperti Syekh Abdul Ghadir Al-Alirah dan lainnya sudah masuk sedikit-sedikit, tapi belum dapat sampai mengislamkan satu kerajaan Melayu. Yang berjaya mengislamkan satu kerajaan Melayu dengan jajahan takluknya itulah Syekh Abdullah Al-Qumairi, mufti pertama di seluruh alam Melayu kita, ya. Beliau masuk dengan arahan Syekh Abdul Ghadir Jailani dan bawa surat daripada Raja Derbar di negeri sana. Dari Iraq mereka datang sini dengan secara karamah, satu langkah sudah sampai wali. Maka apabila mereka bang atas puncak Gunung Jai, orang-orang daripada kerajaan Sungai Merbok tu dengar orang bang, tak pernah dengar orang bang. Mereka dengar suara bang sayup-sayup ni, suara apa, lagu apa ni. Saya just terjemahkan apa yang saya dengar daripada orang sana. Maka mereka tengok, cari pegawai yang jaga laut, tengok tak ada kapal luar masuk. Cari jalan darat, tidak ada luar masuk. Bermakna apa yang security di Kedah tu ketat rupanya. Dari immigrationnya pada zaman itu. Tak sembarang orang boleh masuk. Sebesar-besar negeri pun tak sembarang orang masuk. Jadi macam mana mereka sampai atas sini? Itu satu keherangan bagi mereka. Tidak orang luar masuk kecuali mereka dapat kesan, dapat tahan, dapat cek dahulu. Dari mana mereka masuk? Maka mereka sihirkan kumpulan ini selama berapa orang? 43 orang ke berapa? Ke 11 orang yang disebut kemarin. 11 orang sahabatnya, ya. 11 orang sampai ke sana disihirkannya. 40 hari sihir taklut. Takdir Allah Ta'ala negeri Kedah pula kemarau. Terbalik bagi mereka. Kemarau dan Tuan Puteri pun jatuh sakit. Tetapi takdir orang siasat-siasat, ke atas ada sekumpulan orang ibadat. Orang daripada mana ni, orang bangsa apa, tengok orang-orang Arab. Dan ketika mereka kemarau, di atas ada air pulanya. Sampai sekarang mata air tu masih ada lagi, ya. Menjadi heran. Dan ada mata air dan mereka ambil air daripada atas itu. Mereka ambil air daripada atas itu, mengalir sampai bawah. Mereka ikut mata air daripada tempat Tok Syekh ni punya. Daripada tempat Tok Syekh punya, telaga Tok Syekh ni ada mata air. Rupanya mata air daripada sumber mereka. Rupanya mereka akan marau satu negeri, dari ada dapat mata air daripada sumber Tok Syekh punya telaga. Dan air itu syifa. Takdirnya banyak orang sakit kena wabak, sembuh termasuk Tuan Puterinya. Lembut hati raja. Tengok Allah Ta'ala kalau nak jadikan orang yang nak anyayakan dia, orang yang nak tahan dia pun menjadi lunak dan tunduk, ya. Maka diutus supaya Tok Syekh ni turun menghadap masuk ke istana. Tuanku sudah lunak hati. Masuk ke istana bukan apa semua, ditanya apa siapa engkau, maka diambil kesempatan oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi ini untuk beri dakwah dan penjelasan tentang agama Islam dan bawakan surat utusan daripada raja besar sana semua untuk seru kepada Islam, ya, kepada khalifah amir orang-orang mukminin. Maka jadi lunak hati dia, tapi belum lagi. Allah Ta'ala nak tunjukkan karamahnya sebagaimana dicerita oleh Datuk Hashim kita sana. Maka tuanku hidangkan makanan jamuan. Mereka belum Islam, dia akan berbagai-bagai juadah. Tok Syekh ni tak ada bilang patik pantang tuanku, ini tak ada halal, ini tak ada sembelih, ini haiwan apa, daging apa semua. Semuanya daging ayam, tak daging ayam, semuanya tak boleh makan. Pasal orang kafir punya hidangan. Takdir Allah Ta'ala nak menunjukkan karamahnya. Tok Syekh ni macam biasa, dia jamah semua jamuan. Begitu dia sentuh jadi ular, balik semua jadi ular, melingkar-lingkar lagi keluar. Terperanjat tuanku. Begitu disentuh jadi katak, begitu disentuh jadi anjing, begitu sentuh jadi babi. Rupanya dia masak macam-macam juadah. Kalau kita setakat ungkep saja, paling banyak kambing, ayam, rusa, begitu, ya. Pelanduk lah, sekali-sekali landak. Mereka eksotik punya makanan. Betul-betul masih zaman dulu eksotik punya makanan, eksotik punya makanan. Terperanjat tuanku, apa ini? Ampun tuanku, patik menyembah Tuhan yang menciptakan segala-galanya termasuk haiwan ini. Termasuk patik pun dilarang untuk makan haiwan-haiwan ini kerana tidak boleh dimakan. Maka haiwan ini tak, dengan perintah Tuhan, patik tak reda, tak patik makan. Tercengang dia, dah rela nak masuk Islam, tetapi nak satu ujian. Sebab kerajaan dia besar,
Bermakna segala kerajaan ini akan ditadbir dengan ikut syariat Islam. Ingat ya tuan-tuan kita orang bangsa Melayu ya, ini dari awal Allah Taala beri sama kita. Kita kena jaga ini nikmat pemberian Allah Taala, iman, Islam, nikmat karamah Allah Taala beri kepada pemimpin-pemimpin kita, ada karamahnya, ada kewaliannya. Kena jaga. Inilah yang Allah Taala berikan kepada kita dan inilah pusaka ada dalam bangsa kita. Jangan kita tidak cari, jangan kita tidak pegang. Dan kita rasa dengan kepandaian kita sendiri tak nak masuk dalam grup yang asal ini. Kalau kita ingat kita pendakwah sendiri, kita nak suruh mak sendiri, kau jawablah sendiri yaumil akhir. Kau sendiri dalam dakwah kau. Tetapi kalau kita join dalam persatuan siapa? Persatuan Rasulullah. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali, itu namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan branchnya pulanya, dia kan ada branchnya. Seluruh Ahli Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah ada mazhab Maliki, Syafi'i semua. Ada Hambali, akidah kita Syairah, Al-Maturidiyah. Dan ada branchnya Alam Melayu kita, satu branchnya. Kita join dalam branch kita untuk join kepada grup yang sebesar-besarnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau kita join grup ini, kita anggap yang aku buat sekarang ini adalah sebahagian kesinambungan daripada ulama-ulama silam, maka apa privilege, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada dia, kita dapat sekali. Macam orang kalau masuk syarikat, kita masuk dalam, saya nak buka ayam goreng tepung itu sini. Pandai-pandai lah kau kena saman pun kau jawab sendiri. Tapi kalau saya franchisekan bawah Kentucky, boleh pakai iklan dia tak? Staff saya boleh pakai uniform dia tak? Tepung dia boleh pakai tepung dia tak? Customer akan datang makan apa bilang? Makan Kentucky, tak bilang makan ayam goreng Wak Haji. Betul tak? Akan bilang Kentucky. Nama kita pun tak wujud. Itu kalau kita ingat nak masuk grup. Masuk grup alim-alim ulama besar ni, apa yang ada privilege pada dia, kita di-franchisekan sama. Apa keistimewaan ada pada mereka, ketabahan pada mereka, belaan pada mereka, semuanya tu kita masuk bersama dan kita akan meneruskan akan perjuangan mereka itu. Baru kuat. Kalau kita sendiri sekarang ni kita bilang aku nak dakwahkan umat, tak daya. Bagaimana kejayaan yang telah berikan sampai kepada mereka sampai 1000 tahun kemudian Islam masih kuat daripada asas tanamnya kuat oleh mereka. Maka sampai sekarang itu kita nak join grup itu supaya mereka kuat asasnya dan kita sampai sekarang pun kita kuat juga memegang asas itu sampai kesudahannya semuanya kuat belaka, tuan-tuan sekalian. Maka Syekh Abdul Al-Qumari, Raja Merong Mahawangsa, ajak dia untuk naik Gunung Jerai. Depa naik Gunung Jerai, naik Gunung Jerai. Kalau tak salah lah, minta maaf logatnya ya. Kita orang Jawa kok orang Kedah, sitik-sitik isolah ya. Naik Gunung Jerai. Gunung Jerai ni playground, tempat permainan tuanku dengan kesaktian dia, dengan apa semua. Maka dia rela nak masuk Islam dengan satu syarat, tengok orang ni boleh takluk Gunung Jerai ke tidak. Dia dah bang atas Gunung Jerai, dia jadi sembahyang, dia nak tengok dia boleh takluk ke tidak sebagaimana dia takluk. Tuanku kalau naik Gunung Jerai, dia dengan fitnya, dengan sihatnya, dengan saktinya ya. Ada saktinya bukan main. Raja-raja Kedah dulu macam raja-raja Jawa kita lah pun saktinya pun tinggi ya. Begitu ya. Maka dia raja tu kalau naik Gunung Jerai 2 langkah saja. Selangkah 2 langkah dah sampai. Maka lomba lari. Sedia mula. Selangkah 2 langkah Tok Syekh dah ke atas, tuanku pasti dah sampai. Maknanya dia 2 langkah, Tok Syekh selangkah saja. Terus tuanku tunduk masuk Islam, seluruh jajahan takluk masuk Islam dengan relanya. Seluruh jajahan takluk masuk Islam dengan relanya. Kemudian ini saya ikut ulama Fatani tu, kitabnya ada di situ. Satu ulama Fatani, profesor, Tuan Guru Haji Ismail, profesor ya. Dia menulis kitab kita pergi Fatani, cikgu ya. Dia sebutkan masuk mula Kedah, kemudian baru Pasai, kemudian baru Fatani. Fatani pun jatuh nombor 3. Kemudian teruslah seluruh alam Melayu kita masuk. Jawa kemudian. Jawa kental, susah nak masuk Islam. Maka kena Wali Songo masuk. Wali-wali besar dari Hadramaut datang ke India, kemudian masuk ke Jawa, baru boleh tembus akan Jawa. Jawa kemudian kita orang Melayu, tanah Melayu kita sini dahulu masuk Islam. Begitulah Islam masuk ke tanah Melayu kita secara karamah. Secara karamah, orang-orang alim semua begitu. Dan di antara, ini saya ceritalah rihlah kami di Kedah, di antara perkara-perkara yang dibawakan situ, kita sebut ya, tentang akhir zaman orang Melayu akan bela Imam Mahdi, akan jadi penyokong Imam Mahdi, akan merdekakan Palestin. Kita sebut, kerana ciri-ciri Melayu ni, ketika saya pergi Palestin, saya tengok kenapa orang bilang orang Melayu yang akan merdekakan Palestin bersama dengan Imam Mahdi. Apa bangsa Palestin sendiri tak boleh ke? Apa bangsa Pakistan ke, bangsa Afghanistan tak boleh ke? Tengok tak boleh, kecuali Melayu juga. Kenapa? Perlu taat pada Imam Mahdi. Dan orang Melayu ni sangat taat. Dan perlu tak ada keduniaan, dan orang Melayu tak ada keduniaan. Bangsa lain yang ada, kalau bangsa mereka sendiri, mereka selesa tau di bawah orang-orang kufar. Sebab dikasih pasport, dikasih apa semua, gaji pun besar. Jadi tak perlu nak gaduh lagi.
Dan batch-batch lama itu dah meninggal, dah tak tahu pun sejarah. Mereka rasa selesa di bawah pentadbiran orang-orang yang bukan seagama, bahkan orang-orang musuh Allah kiranya, ya. Mereka selesa, tak ada perlu nak rebut apa-apa lagi. Dah gaji bagus, kehidupan bagus, kereta bagus semua, bebas lagi, dipandang oleh dunia lagi. Allah. Dan kalau bangsa-bangsa lain, yang ada bangsa-bangsa lain keras sifatnya. Ada bangsa-bangsa lain suka lead, suka lawan toki. Bangsa Melayu taat setaat-taatnya. Maka tidak lain kecuali orang Melayu kalau masuk sana, tujuannya bukan pasal nak rebut tanah, tujuannya bukan pasal nak tutup bila atuk dia kena tikam, pasalnya junjung perintah Allah, taat kepada imam. Orang Melayu. Sekali saya sebut ceramah ni lah. Tuan Guru keluarkan bukunya baru dikasih sama saya dulu. Zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nak merdekakan Palestin, rupanya orang Melayu hantar tentera 10,000. Ada catatan di situ, ada catatan sejarah, mereka ada simpan manuskripnya. Orang Melayu ambil bahagian, hantar tentera 10,000. Rupanya jiwa orang Melayu ni dah jiwa berjuang lah, jiwa hero. Dia ada manfaat bagi alam semesta. Lepas tu mereka jajah kita, sekat kita daripada sana, sekat kita daripada sini, apa semua. Jadi kita tak gabung dengan umat Islam kita. Itu pernah dalam bangsa Melayu kita. 10,000 tentera daripada alam Melayu hantar ke sana. Betul lah, orang Melayu kita tengok. Kalau roboh Kota Melaka, Papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata badan dan nyawa kami serahkan. Kenapa roboh Kota Melaka, Papan di Jawa? Sebab apa-apa berlaku pada Melaka, Jawa tak duduk diam. Tak kena tengok apa berlaku pada Fatani, siam nak nyerang Palembang pun turun, Banjar pun turun. Allah, Fatani di atas utara, alam Melayu. Kalau Palembang tu daripada Sumatera, daripada baratnya. Kalau daripada Banjar tu daripada Borneo, daripada timurnya datang semuanya tu. Dari barat ke timur datang nak bantu ke Fatani sampai gugur syahid Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Begitu kita alam Melayu, rumpun sekali, rumpun kuat, tidak boleh tidak. Bukan hanya dalam kalungan kita, apa berlaku umat Islam di mana paling banyak bersuara orang Melayu. Paling tak terima bikin kerenah-kerenah di Mekah, di mana semua orang Melayu bersuara. Bangsa lain tak sangat tahu. Orang Melayu, ulama-ulama daripada alam Melayu kita yang paling banyak bersuara, paling banyak kalau apa-apa semua. Diam tak diam orang Melayu ini lembut-lembut rupanya tak mudah dipatah. Lembut-lembut tak boleh dibengkok rupanya. Orang Melayu, ya. Lembut-lembutnya orang Melayu tetapi kuat dan tabah. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jangan kalau kita sebut Melayu-Melayu orang kau dengar dia ni racist perkauman. Yelah, aku tak jaga bangsa Melayu, aku nak jaga bangsa siapa? Dan ni semua positif punya racist. Biar bangsa aku baik, biar bangsa aku taat, biar bangsa aku tidak bergaduh, biar bangsa aku kuat. Kalau bangsa kita kuat berapa ratus tahun, bangsa lain semua kat sini pun aman damai juga. Bukan bermakna kalau kita sebut Melayu kuat, Melayu itu semua, orang lain semua kita tindas, kita halau, kita pukul. Tidak. Ratusan tahun sudah bukti. Syariat kita Islam, orang-orang Melayu. Begitu tuan-tuan sekalian, orang Melayu masuk Islam dengan jalan karamah dan karunian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ulama-ulama ahlillah. Ini yang kita kena jaga kerohanian kita. Biar kita senantiasa dalam grup ini. Tak tengok kesinambungan ini sampai Panglima Saleh punya zaman. Disebut oleh ulama-ulama Kedah. Pada malam peristiwa berdarah itu, mana ada telefon itu zaman, yang kata handphone ni kena benda baru tau. Handphone benda sangat baru bagi kita orang-orang tua. Kita boleh hidup tanpa handphone. Kita boleh hidup tanpa phone pun, ya. Pada malam peristiwa berdarah tu 4 orang tuan-tuan guru besar dari Kelantan, dari Kedah apa semua dapat signal daripada Panglima Saleh. Macam mana punya signal tu wallahu alam lah, kita tak tahu. Signal mereka Panglima Saleh ada hantar signal. Allah, bangun wirid dan doa pada Allah Ta'ala, minta peninding, minta apa, betul-betul keluar orang-orang jahat dah kepung kita. Kalau dia tak sedar, habis kena hujam dengan orang-orang jahat, komunis, ya. Alhamdulillah, dengan berkat orang-orang salih, ahli-ahli kerohanian, terpelihara selamat semua itu. Sampai Tengku Abdul Rahman Putera ambil campur tangan, baru dapat settle. Begitu, ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepanjang zaman kita ada ulama-ulama gitu yang prihatin tentang umat. Bukan kita orang Melayu suka gaduh, bukan orang Melayu suka nak bangsa orang lain, nak bully ke tidak. Cuma kita perlu, bahkan kita pesan tadi, sama kita tak boleh gaduh, tak boleh bertelagah, kena merendah antara sesama kita, ukhuwah dan sepakat. Itu saja. Salah ke cakap begini tuan-tuan sekalian? Buruk ke perkauman yang begini? Aku jaga bangsa aku, kau jaga bangsa kau. Kau mencanggalah bangsa kau. Cakap, wahai sekalian anak-anak Cina, berpadulah baik. Bagus, aku pun suka. Aku pun tak suka kau gaduh sama kau. Wahai sekalian bangsa Keling, semua buat baiklah. Kau semua saling meniaga, kau semua bagus. Suka hati kau. Kau bikin baik, kau jaga anak buah kau, aku jaga anak buah aku. Ya? Semua begitu. Kan mudahkan kerja. Namanya mudahkan kerja. Jangan
apa, kadang setengah orang kita cakap begini, wah ini sudah perkauman, ini sudah resis. Yelah, aku dalam rumah tangga aku jaga anak aku, jaga anak isteri aku, engkau jaga rumah tangga engkau. Rumah kicah dalam rumah tangga kita jaga, takkan kita jaga rumah tangga orang lain. Begitulah. Mau tak mau satu bangsa kita, satu rumpun kita kena ambil berat, kena tengok. Dan kita tengok ya tuan-tuan sekalian ya. Selang berapa hari, tak sampai 24 jam orang Kedah pula datang sini hadir Haul Habib Ali bin Jaafar al-Idrus. Itu yang ulama bilang ya, bumi kalau berkat disamak permukaannya dengan tapak kaki orang salihin. Jadi seolah-olah kita tengok apa hikmah di sebaliknya. Aku pergi Kedah sampai 2 kali dalam sebulan 2 kali pergi, mereka pun tak sampai 24 jam kemari. Ini proses samak tuan-tuan. Proses samak dari utara sampai ke selatan. Kemudian orang Kelantan, orang Terengganu pun datang. Kelantan, Terengganu tu pantai timur. Kita Batu Pahat pantai barat. Kedah tu utara, kita Johor ni selatan. Jadi macam coverage lah. Macam coverage dengan orang-orang yang kalau kita salihin lah, kawan-kawan kita salihin lah. Paling-paling tidak mencintai salihin. Paling tidak mencintai salihin. Demi kita ingat kawan kita, kita pergi sana. Demi mereka sayang Habib Ali, mereka datang kemari. Subhanallah, orang Selangor pun, mereka pun main sini semua ramai-ramai. Apa? Selangor tak Kedah je cakapnya. Begitu ya. Semua datang sini, semua ramai-ramai. Semua sebelang ini samak ni, proses samak. Allah Ta'ala nak bersihkan permukaan bumi, alam Melayu kita ya. Alam Melayu kita nak bersihkan dengan saling kunjung-mengunjung, saling ziarah-menziarah, saling doa-mendoa antara satu sama lain. Hasil insya-Allah. Insya-Allah banjir besar macam tempoh hari tu tak akan berlaku lagi. Sikit-sikit ajalah. Sikit-sikit aja akan berlaku. Itu adatnya lah. Itu adatnya saja ya. Adat dan peringatan. Yang besar tu sebagai peringatan untuk kita semua tidak berlaku lagi insya-Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan berkat ukhuwah kita, dengan berkat kita puji Allah, dengan berkat kita ingat Rasulullah, Allah jauhkan daripada segala mahara bahaya dan bala bencana. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah hari Ahad ini lepas zuhur, tuan-tuan kalau lapang jemput datang sini. Kami ada bikin majlis khataman dengan juga tahlil untuk Munsib Al-Haddad. Munsib tu penghulu. Habib Hassan ni sampai naik wheelchair dulu, saya jumpa dia masih tegap boleh jalan. Kemudian sampai dah naik wheelchair dah tak kuat lagi. Maka dia tak kuat. Munsib tu penghulu lah. Segala Al-Haddad dia penghulunya. Dia turunan Imam Haddad. Turunan Imam Haddad. Dan kalau dalam yang layak jadi munsib siapa tahu? Habib Abdul Rahman kita. Silsilah dia tu sampai kepada atas. Dia baru keturunan ke-8 Imam Haddad. Jadi Habib Hassan ni munsibnya dia tak larat nak jadi penghulunya lagi. Ada sampai timbalannya Habib Muhsin. Habib Muhsinnya dah meninggal, dia masih ada. Sekarang jadi munsibnya masih ada, timbalannya meninggal, ambil timbalan baru. Dianya baru meninggal ini. Dia baru meninggal ini, orang saleh, orang warak, masya-Allah. Senyum aja wajahnya, masya-Allah. Setiap hari Jumaat kita jumpa dia, lepas sembahyang Jumaat akan pergi hadrah Haddad, dia gubah dia. Iaitu Munsib Al-Haddad Habib Hassan. Mereka sana tu kira orang besar-besar kan, ulama-ulama besar. Tapi dengan kita biasa tau. Jumpa kita bual-bual mesra biasa, boleh tanya khabar, jemput datang rumah, makan apa semua tu. Allah, mudah sekali, mudah. Kalau mufti dia tu keluar masuk kita rumah dia. Allah, begitu ya. Sebab itu saya bikin maulid dekat rumah kita. Nanti insya-Allah kalau zawiyah kita dah dekat, kita pergilah ke rumah Kiai Kusen tu kiranya. Apa madrasah kita depan dah siap ya. Kenapa tak bikin kat masjid? Memang sengaja masjid tentu berkatnya, ada i'tikafnya. Dulu kita bikinlah maulid dekat masjid. Tapi tak apalah, sekarang kita bikin ambil sempena macam orang-orang sana di Hadramaut sana. Semua kawan-kawan bebas datang rumah, gurunya semua datang bebas jadi kegiatan. Jadi siapa pun boleh keluar masuk rumah sini. Nama saja tempat kita, tapi semua tempat kita bersama. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan ampunkan dosa kita.